Tajuk, RM50 terakhir dan sebuah keajaiban. Pada suatu senja di sebuah lorong belakang, Aina menyerahkan uang RM50 terakhirnya kepada seorang nenek yang rebah. Dan dalam masa sehari sahaja, hidup Aina berubah sepenuhnya. Sila tekan butang langganan. Mari kita dengar kisah yang menyentuh hati ini bersama-sama. Kisah bermula, pukul 8 pagi. Pelajar-pelajar yang sedang berjalan ke sekolah seperti biasa tiba-tiba terhenti. Sebuah kereta mewah sedang terparkir di hadapan pintu utama sekolah. Bukan kereta biasa, tetapi kereta yang hanya mampu dimiliki oleh pengerusi syarikat gergasi. Ia sebuah Mercedes Maybach hitam dengan nomor pendaftaran yang luar biasa. Kereta siapa tuh? Kenapa ada kad sekolah kita? Mungkin pengetua baru Kut? Pelajar-pelajar mula berbisik-bisik. Ada yang mengambil gambar dengan telepon bimbit, ada yang berjalan mengelilingi kereta itu untuk melihat dengan lebih dekat, tetapi semuanya menjaga jarak. Tiba-tiba, pintu kereta terbuka. Seorang lelaki segak berkot keluar terlebih dahulu. Dia meninjau sekeliling sebelum membuka pintu belakang dengan penuh hormat. Dari dalam, seorang wanita tua dalam lingkungan umur 80-an yang kelihatan sangat dihormati melangkah keluar perlahan-lahan. Dengan rambut putihnya yang disanggul kemas dan sut kelabu yang mewah, dia kelihatan seperti watak dalam film. Cara berjalannya pun berbeza, perlahan tetapi yakin, lembut tetapi berwibawa. Wah, nampak macam orang hebat. Tapi siapa dia? Apa kaitan dia dengan sekolah kita? Bisikan di kalangan pelajar semakin kuat, tetapi apa yang lebih mengejutkan berlaku selepas itu. Nenek itu mula berjalan perlahan-lahan di antara para pelajar, seolah-olah sedang mencari seseorang. Tiba-tiba, dia berhenti di hadapan seorang pelajar perempuan, tepat di hadapan Aina. Pada saat itu, seluruh tubuh Aina kaku. Wajahnya pucat lesi dan jantungnya mula berdegup kencang. Ingatan sebulan yang lalu serta-merta menerpa pikirannya. Pandangan mata yang lembut itu, suara yang penuh harapan, dan genggaman tangan yang hangat. Tak mungkin. Betul ke dia orangnya? Aina tidak percaya. Nenek yang ditemuinya dahulu rupa-rupanya seorang yang begitu hebat. Dia tertanya-tanya adakah mereka orang yang sama. Nenek itu tersenyum lembut memandang Aina. Senyumannya penuh dengan rasa terima kasih dan kehangatan. Cik Aina binti Kamal, kan? Suara nenek itu sama seperti sebulan yang lalu, lembut tetapi mendalam. Aina hanya mampu mengangguk. Pada ketika itu, keadaan di sekeliling menjadi senyap sunyi. Semua orang dapat merasakan sesuatu yang luar biasa sedang berlaku. Nenek itu memegang tangan Aina dengan lembut, memandang para pelajar di sekeliling dan berkata dengan jelas, "Anak ini adalah penyelamat nyawa saya, dan orang yang akan saya amanahkan segala-galanya yang saya ada." Sebaik sahaja kata-kata itu diucapkan, suasana menjadi sunyi sepi. Bunyi angin pun seakan terhenti. Para pelajar ternganga, ada yang memandang antara satu sama lain dengan mata terbeliak. Apa dia cakap tadi? Penyelamat nyawa. Apa yang Aina dah buat? Pelajar-pelajar mula berbisik semula. Ketika itu, guru tingkatan mereka, Cikgu Suzana, berlari datang dengan termengah-mengah. Dia coba memahami apa yang sedang berlaku. "Maafkan saya, Puan. Ada apa-apa masalah ke? Adakah pelajar saya melakukan apa-apa kesalahan?" Suara Cikgu Suzana kedengaran cemas dan risau. Tetapi nenek itu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan lembut, "Bukan kesalahan, tetapi satu perbuatan yang sangat terpuji. Anak ini telah memberi saya sebab untuk terus hidup ketika saya hampir berputus asa." Air mata mula mengalir di pipi Aina. Tetapi ia bukan air mata kegembiraan semata-mata. Ia adalah campuran emosi yang kompleks dan meluap-luap. Ada rasa gembira, tetapi juga rasa terkejut dan satu beban tanggung jawab yang berat. "Puan, betul ke Puan orangnya?" tanya Aina dengan suara terketar-ketar. Nenek itu mengangguk dan tersenyum lebih mesra. "Ya, saya Chan Meiling, dan awaklah Aina, gadis yang telah menyelamatkan saya." Pada ketika itu, suasana menjadi riuh rendah. Tiada siapa yang tidak kenal nama Chan Meiling. Beliau adalah pengasas Mega Holdings, salah seorang hartawan wanita terkemuka di Malaysia. Dan kini, beliau datang sendiri ke sekolah untuk mencari Aina. "Semua orang, sila ingat wajah pelajar ini baik-baik, karena suatu hari nanti, dia akan mewarisi segala-galanya daripada saya." Pengumuman Puan Sri itu membuatkan para pelajar terkejut besar. Ada yang menjerit kecil, ada yang menggelengkan kepala seolah-olah tidak percaya. Cikgu Suzana segera mencelah, "Tunggu sekejap, Puan Sri. Boleh Puan Sri jelaskan apa sebenarnya yang telah berlaku? Apa yang Aina telah lakukan?" Puan Sri memandang Aina dan berkata dengan tenang,
Anak ini telah menggunakan seluruh harta miliknya, yaitu RM50, untuk saya. Tanpa mengharapkan apa-apa balasan, dengan hati yang tulus. RM50 itu, dan keikhlasan hatinya, telah membuatkan saya ingin terus hidup. Aina teringat kembali saat itu. Saat dia melihat seorang nenek rebah di jalanan dan tanpa teragak-agak memanggil taksi. Saat dia membayar tambang taksi dengan 50, satu-satunya uang yang dia ada. Sebenarnya, semua ini bermula sebulan yang lalu, ketika Aina dalam perjalanan pulang ke rumah selepas selesai bekerja sebagai penghantar makanan. Pada masa itu, Aina langsung tidak tahu siapa nenek yang ditolongnya, dan bagaimana keputusannya itu akan mengubah seluruh hidupnya. Mari kita kembali ke masa lalu dan lihat bagaimana kisah yang luar biasa ini bermula. Semuanya bermula pada suatu pagi biasa, ketika Aina bangun pada pukul 5 pagi dan menghidupkan engine motosikalnya. Sebulan yang lalu, pukul 5 pagi di sebuah bilik sewa yang kecil. Aina terjaga sebelum jam penggera berbunyi. Badannya sudah terbiasa dengan waktu itu. Walaupun terlalu awal untuk seorang remaja berusia 17 tahun, ia sudah menjadi rutin harian Aina. Semangat untuk hari ini, Aina. Aina bercakap sendirian sambil bangun dari katil. Bilik kecil itu hanya memuatkan sebuah katil, sebuah meja belajar kecil, dan sebuah almari ringkas. Di dinding, tergantung sekeping gambar keluarga, ayahnya, ibunya, dan Aina ketika masih kecil. Ibunya bekerja sebagai penjaga orang sakit di Kuala Lumpur dan hanya pulang sebulan sekali. Gajinya agak lumayan, jadi ibunya terus bekerja di sana. Mak sihat ke? Aina akan usaha bersungguh-sungguh kat sini, Aina berbisik pada gambar ibunya. Dia kemudiannya menuju ke sinki. Di cermin, tertampal sepucuk surat yang ditinggalkan oleh ayahnya. Tulisan tangan ayahnya kemas. Untuk Aina anak ayah terpaksa pergi jauh sekejap sebab ada masalah. Tapi ayah janji akan balik. Sementara itu, tolong jaga mak baik-baik, dan yang paling penting, jaga kesehatan Aina. Belajar rajin-rajin dan berkawan dengan orang yang baik, ayah sentiasa sayangkan Aina. Setiap kali membaca surat itu, hati Aina menjadi sebak. Dia tidak tahu mengapa ayahnya pergi atau bila ayahnya akan kembali, tetapi dia tidak pernah putus harapan. Dia yakin ayahnya mempunyai sebab tersendiri. 3 tahun lalu, ayahnya tiba-tiba rebah sambil memegang dada. Ketika itu, Aina baru di tingkatan 2 dan terlalu panik sehingga tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Dia tidak mampu memanggil ambulans, hanya menangis di sisi ayahnya. Mujur, seorang jiran ternampak dan membawanya ke hospital. Selepas kejadian itu, ayahnya menjadi sangat murung. Suatu hari, ayahnya hilang dan hanya meninggalkan sepucuk surat. Ayah, Aina sihat J. Mak pun oke, jangan risau. Cepatlah balik dengan sihat. Aina berbisik pada surat itu, satu ritual yang dilakukannya setiap pagi. Kemudian, dia mengambil kunci motosikal untuk memulakan kerja penghantaran makanan. Motosikal kapcai itu adalah peninggalan ayahnya. Walaupun usang, ia adalah sumber rezeki utamanya. Sebagai pelajar tingkatan 5, mencari uang saku untuk menampung hidup lebih penting daripada pelajaran. Berapa agaknya pesanan hari ini? Aina memeriksa aplikasi penghantaran. Sudah ada 5 pesanan pagi. Dia menganggarkan boleh menyelesaikan 4 pesanan sebelum ke sekolah. Sambil menghidupkan engine motosikal, Aina berdoa agar hari itu berjalan lancar. Kerja ini berbahaya dan meletihkan, tetapi inilah satu-satunya cara untuk menghantar uang kepada ibunya. Dia boleh mendapat sekitar RM500 sebulan. Daripada jumlah itu, RM300 dihantar kepada ibunya dan RM200 digunakan untuk perbelanjaan sendiri. Sewa bilik 100-150, dan baki 150, untuk makan dan belanja. Hidupnya sangat berjimat, makan tengah hari percuma di sekolah, manakala makan malam selalunya hanya mie segera atau nasi bungkus. Syukurlah, masih boleh bekerja, Aina sentiasa coba berpikiran positif. Walaupun susah dan sunyi, dia bersyukur karena masih sihat, ibunya juga sihat, dan dia percaya suatu hari nanti ayahnya akan kembali. Dia memeriksa alamat penghantaran pertama dan mula bergerak. Udara pagi terasa sejuk tetapi menyegarkan. Aina memakai topi keledarnya dengan kemas dan menunggang dengan berhati-hati. Agaknya apa yang akan jadi hari ini? Entah kenapa, Aina mempunyai firasat sesuatu yang istimewa akan berlaku. Sudah tentu, pada masa itu dia tidak tahu bahwa beberapa jam kemudian, satu pertemuan akan mengubah hidupnya selama-lamanya. Dia menyangka ia akan menjadi hari yang biasa, menghantar pesanan pada waktu pagi, pergi ke sekolah, dan menyambung kerja pada waktu petang.
tetapi takdir telah merancang sesuatu yang tidak pernah dijangkanya. Pukul 3 petang. Aina dalam perjalanan pulang selepas menyelesaikan penghantaran terakhirnya. Dia berasa lega karena berjaya mengharungi satu lagi hari dengan selamat. 4 pesanan pada waktu pagi dan 6 pada waktu petang, menjadikan jumlahnya 10 pesanan. Dapatlah dalam 25 hari ini, Aina mengira dalam hati. Dia berpuas hati karena mencapai sasaran hariannya. Esok hari Sabtu, tiada sekolah, jadi dia boleh membuat lebih banyak penghantaran. Ketika melalui sebuah lorong belakang, Aina tiba-tiba berhenti. Dia terdengar suara orang mengerang. "Aduh, sakit, tolong." Aina segera berlari dan mendapati seorang nenek terbaring di atas jalan. Wajahnya pucat dan nafasnya tercungap-cungap. Nenek itu memakai pakaian kelabu yang kelihatan mahal. Aina berasa hairan. Mengapa orang sepertinya berada sendirian di lorong ini? "Nenek oke ke?" Aina segera coba memapah nenek itu. Sebaik sahaja melihat Aina, wajah nenek itu menunjukkan kelegaan. "Aduh, terima kasih, nak." Tiba-tiba rasa pening. Suara nenek itu lemah tetapi penuh wibawa. "Saya akan panggilkan ambulans." Nenek kena pergi hospital cepat. Ketika Aina hendak mengeluarkan teleponnya, nenek itu menggenggam tangannya dengan kuat. Genggaman itu lebih kuat daripada yang disangka Aina. "Tolong, jangan panggil ambulans. Tolong panggil taksi bawa nenek ke hospital. Tolong, nak." "Tapi, ambulans lebih pas dans selama." Nenek itu menggelengkan kepala. Wajahnya menunjukkan keresahan dan ketakutan. Keluarga nenek. Mereka tak boleh tahu. Kalau panggil ambulans, nanti ada rekod. "Tolonglah, panggil taksi." Aina terkejut melihat riak wajah nenek yang begitu terdesak. Dia pasti ada sesuatu yang rumit sedang berlaku. Pada saat itu, Aina teringat akan ayahnya yang rebah 3 tahun lalu. Dia terlalu panik dan tidak berbuat apa-apa selain menangis. Kenangan itu masih menghantuinya. "Kali ini, aku mesti tolong." "Baiklah, Nek. Saya akan temankan nenek." Tanpa teragak-agak, Aina menempah taksi. Mujur, jalan besar tidak jauh dari lorong itu dan taksi tiba dengan cepat. "Nenek, bangun perlahan-lahan." Aina memapah nenek itu dengan berhati-hati masuk ke dalam taksi. "Adik, betul keni, kos hospital bukan murah?" tanya pemandu taksi dengan risau. Aina memeriksa dompetnya. Termasuk upah penghantaran hari itu, dia hanya ada 50. "Tak apa, Pak Cik. Tolong jalan cepat, ke hospital besar yang paling dekat." "Baiklah, kita ke pusat perubatan Damansara." Sebaik sahaja taksi bergerak, nenek itu tidak melepaskan tangan Aina. Dia berkata perlahan, "Terima kasih banyak, nak. Nenek tak sangka akan ada orang tolong macam ni." Aina merasakan sesuatu yang istimewa dalam pandangan mata nenek itu. Bukan sekadar terima kasih, tetapi satu perasaan yang tulus dan ikhlas. Seolah-olah sudah lama dia tidak menerima bantuan dan inilah kali pertama dia merasai kehangatan. "Perkara biasa je, Nek, takkan saya nak biarkan nenek sakit macam tu." Sepanjang perjalanan ke hospital, nenek itu terus memegang tangan Aina. Tangannya hangat tetapi menggeletar. "Tak perlu hubungi keluarga nenek kah?" tanya Aina dengan berhati-hati. Nenek itu menggelengkan kepala. Belum lagi. Nanti nenek sendiri yang uruskan." Kata-katanya menyiratkan ada kisah yang mendalam. Aina tidak bertanya lebih lanjut. Kesehatan nenek itu adalah yang paling utama. Apabila tiba di hospital, tambang taksi genap 50. Saat itu, seluruh uangnya habis. 50 ringgit, Dik. Aina membayar tanpa ragu-ragu. Pemandu taksi memandangnya dengan hairan. "Adik betul-betul tak apakah? Nenek ni bukan keluarga adik, kan?" "Tak apa, Pak Cik." Aina tersenyum. Dompetnya kosong, tetapi dia tidak menyesal. Dapat menolong orang lain adalah lebih penting. Nenek itu menyaksikan segalanya dengan mata yang berkaca-kaca. "Anak, sampai makam ni sekali kamu." "Nenek, jom kita ke Wat Kecemasan. Saya tolong daftarkan." Aina memapah nenek itu masuk ke dalam hospital. Hingga saat itu, Aina masih tidak tahu siapa nenek yang ditolongnya dan betapa besar makna keputusannya pada hari itu. Di Wat Kecemasan, Aina menunggu dengan senyap di sisi nenek itu sementara dia dirawat. Nenek itu tidak melepaskan tangannya, dan Aina membalas genggamannya. "Semuanya akan oke, Nek. Dokter akan rawat nenek baik-baik." Pada saat itu, nenek itu memandang Aina dan berkata, "Terima kasih, nak. Terima kasih sangat-sangat. Syukur masih ada anak sebaik kamu." Tetapi Aina hanya akan mengetahui beberapa hari kemudian bahwa pertemuan ini bukanlah satu kebetulan. 2 hari kemudian, pada waktu petang, Aina dan rakan-rakannya sedang mengikuti kelas tambahan.
Mereka menonton berita di TV Bilik Darjah. Biasanya mereka tidak berminat dengan berita, tetapi hari ini entah kenapa ia menarik perhatian mereka. Pengerusi Mega Holdings, Puan Sri Chan Mei-ling, yang dilaporkan hilang sejak bulan lalu, berkemungkinan masih hidup. Terdapat laporan daripada orang awam yang mendakwa melihat individu mirip beliau di sekitar Kuala Lumpur. Pihak polis sedang menyiasat perkara ini dengan teliti. Suara pembaca berita itu membuatkan Bilik Darjah menjadi senyap. Semua orang kenal Mega Holdings. Apabila gambar Puan Sri Chan Mei-ling muncul di skrin, jantung Aina seakan-akan berhenti berdegup. Maksik nih. Aina bergumam tanpa sadar. Rakannya, Farah, menoleh. Kenapa, Aina? Kau kenal ke? Aku pernah jumpa dia. Kemarin aku tolong dia masa dia rebah kat jalan dan hantar pergi hospital. Kata-kata Aina membuatkan semua rakan di sekeliling menoleh. Tetapi riak wajah mereka menunjukkan rasa tidak percaya. Apa? Kau biar betul, Aina? Janganlah buat lawak, kata Farah sambil ketawa. Tetapi Aina serius. Betul, aku yakin memang dia orangnya. Aina, itu pengerusi Mega Holdings. Salah seorang hartawan terbesar kat Malaysia nih, kata Rizal, rakan sekelasnya yang lain, sambil tersenyum sinis. Kenapa pulak orang macam tu rebah sorang-sorang kat tepi jalan? Aina yakin. Wajah yang lembut tetapi berwibawa itu, dan pandangan mata yang istimewa itu tidak mungkin dia lupakan. Betul. Tambang teksi RM50 aku yang bayarkan. Dia pegang tangan aku dan ucap terima kasih banyak-banyak. RM50? Tanya Farah, terkejut. Aina, bukan ketu semua duit kau? Ya, tapi aku tak menyesal. Ketika itu, Cikgu Suzana masuk ke dalam kelas. Mendengar pelajar-pelajarnya riuh, dia bertanya apa yang berlaku. Ada apa bising-bising nih? Cikgu, Aina kata dia tolong pengerusi Mega Holdings, kata Rizal dengan nada mengejek. Cikgu Suzana memandang Aina dan mengeluh. Aina, kenapa seorang pengerusi syarikat besar nak rebah sorang-sorang kat tepi jalan? Kata-kata Cikgu Suzana kedengaran dingin dan realistik. Dia hanya mementingkan keputusan peperiksaan dan tidak percaya pada impian atau kebaikan yang dianggapnya tidak realistik. Tapi Cikgu, betul. Sudah, mesti orang yang serupa saja. Jangan buang masa. Baik kamu semua buat persediaan untuk peperiksaan percobaan. Suara dingin Cikgu Suzana membuatkan kelas menjadi senyap. Rakan-rakannya juga nampaknya tidak lagi mempercayai kata-kata Aina. Aina, mungkin kau salah orang Kut. Takkanlah hartawan macam tu ada kat kawasan kita, kata Farah sambil menepuk bahu Aina. Tetapi Aina tidak boleh berputus asa. Tak, aku yakin memang dia. Pandangan matanya, cara dia berterima kasih. Malam itu, Aina terus memeriksa berita di rumah. Dia mencari artikel mengenai Puan Sri Chan Mei-ling di internet, pengasas Mega Holdings dan salah seorang usahawan wanita ikonik negara. Kalau betul dia orangnya, kenapa dia dalam keadaan macam tu? Aina tertanya-tanya. Mengapa orang sehebat itu rebah sendirian di lorong belakang dan begitu enggan keluarganya dimaklumkan? Tetapi tiada siapa yang mempercayai Aina. Rakan-rakannya, gurunya, malah ibunya ketika dihubungi juga berkata, mungkin orang lain Kut. Tak apalah, yang penting, aku dah buat perkara yang betul. Aina bertekad dalam hati. Walaupun tiada siapa yang percaya, dia tidak menyesal menolong nenek itu. Tetapi Aina tidak tahu, pada ketika itu, di pejabat pengerusi Mega Holdings, satu siasatan mengenai dirinya sedang dijalankan. Dan beberapa hari kemudian, perkara-perkara aneh akan mula berlaku di sekelilingnya. Keesokan harinya, perubahan kecil mula berlaku dalam kehidupan Aina yang biasa. Pada mulanya, ia terlalu kecil untuk disedari, tetapi sesuatu yang berbeza sedang berlaku. 3 hari selepas berita itu disiarkan, Aina memulakan harinya seperti biasa, membuat penghantaran dengan motosikalnya. Tetapi dia mula merasakan sesuatu yang aneh. Kereta tuh. Selepas penghantaran pertama, Aina perasan sebuah kereta sedan hitam yang mewah terparkir di seberang jalan. Cerminnya gelap dan nomor platnya istimewa. Mungkin kebetulan Aina tidak terlalu memikirkannya. Dalam perjalanan ke sekolah selepas penghantaran kedua, dia melihat kereta hitam yang sama sekali lagi. Kali ini, ia terparkir di hadapan sebuah kedai serbaneka berhampiran sekolah. Peliknya, macam kereta yang sama. Apabila Aina coba melihat dengan lebih dekat, kereta itu terus berlalu pergi, seolah-olah mengelak daripada dilihat. Pada waktu rehat, Farah datang kepadanya. Aina,
Kau ada perasaan benda pelik tak sejak kebelakangan nih? Pelik macam mana? Budak-budak kelas kita cakap, ada kereta misteri selalu muncul kat kawasan sekolah. Pagi, petang, selalu ada. Aina terkejut. Rupa-rupanya bukan dia seorang sahaja yang perasan. Kereta macam mana? Kereta sedan hitam mewah. Nomor plat pun pelik, tak tahu siapa kat dalam. Ketika itu, Cikgu Suzana memanggil Aina dari bilik guru. Aina, mari sini sekejap. Di bilik guru, riak wajah Cikgu Suzana serius. Aina, kamu ada bergaul dengan orang yang bukan-bukan kebelakangan nih? Tak kata, siku, kenapa? Ada beberapa ibu bapak mengadu, mereka nampak kereta yang mencurigakan di sekitar sekolah. Cikgu risau kalau ada kaitan dengan kamu. Aina menjadi cemas. Takkanlah semua ini berpunca daripadanya? Saya tak tahu apa-apa, Cikgu. Betul nih, atau mungkin ada kaitan dengan nenek yang kamu ceritakan hari itu? Cikgu Suzana masih tidak percaya, tetapi kewujudan kereta misteri itu membuatnya risau. Saya betul-betul tak tahu, Cikgu. Saya pun nampak kereta tuh. Kamu pun nampak? Ya. Pagi tadi masa buat penghantaran, saya nampak 2 kali. Tapi bila saya pandang, kereta tuh terus pergi. Riak wajah Cikgu Suzana menjadi lebih serius. Aina, ibu bapak kamu ada terima panggilan pelik tak? Atau ada sesiapa cari kamu? Tak kata, Cikgu. Tetapi Aina sendiri mula ragu-ragu. Adakah semua ini benar-benar berkaitan dengan nenek itu? Selepas sekolah, Aina memulakan kerja penghantaran petang. Kali ini, dia dapat melihat kereta hitam itu dengan lebih jelas. Ada seorang lelaki berkot duduk di dalam, kelihatan seperti sedang memerhatikannya. Lelaki itu menunggu sehingga Aina selesai membuat penghantaran. Siapa tuh? Betul ke dia perhatikan aku? Aina mula berasa takut. Mungkinkah mereka orang jahat? Atau adakah ia benar-benar berkaitan dengan nenek itu? Dalam perjalanan pulang, kereta itu mengekorinya dari jauh. Aina cepat-cepat menukar haluan ke jalan besar. Barulah kereta itu hilang. Apa semua nih? Kenapa dia ikut aku? Setibanya di rumah, Aina mengunci pintu dan menutup langsir. Dia menelepon ibunya. Mak, Aina rasa Aina dalam bahaya. Kenapa, nak? Apa dah jadi? Aina menceritakan segala-galanya kepada ibunya. Jangan risau sangat, Aina, mungkin kebetulan J. Tapi hati-hati, kalau ada apa-apa lagi, terus telepon Mak. Kata-kata ibunya sedikit menenangkannya, tetapi dia masih berasa cemas. Malam itu, Aina mengintai dari celah tingkap. Jauh di sana, dia nampak samar-samar kereta hitam itu terparkir senyap tanpa enjin dihidupkan. Dia betul-betul perhatikan aku. Aina tidak dapat tidur karena ketakutan, tetapi Aina tidak tahu bahwa lelaki di dalam kereta itu bukanlah orang jahat. Dia ialah Encik Rahman, setiausaha Puan Sri Chan Meiling, yang ditugaskan untuk memastikan keselamatannya. Pada masa yang sama, di pejabat pengerusi Mega Holdings, Puan Sri Chan Meiling sedang meneliti laporan mengenai Aina. Laporan itu mengandungi segalanya tentang kehidupan Aina, keluarga, dan keputusan pelajarannya. Budak ni memang luar biasa, kata Puan Sri sambil membaca laporan itu. Dia membuat keputusan. Sudah tiba masanya untuk bertemu sendiri dengan Aina. Di pejabat pengerusi Mega Holdings. Puan Sri Chan Meiling berdiri di tepi tingkap besar, memandang pemandangan bandar raya Kuala Lumpur. Puan Sri, ini laporan siasatan mengenai Cik Aina, kata Encik Rahman sambil meletakkan fail tebal di atas meja. Rahman telah berkhidmat dengan Puan Sri selama lebih 10 tahun. Terima kasih, Rahman. Puan Sri duduk dan membuka laporan itu. Terdapat gambar Aina di muka surat pertama, diikuti dengan maklumat terperinci. Aina binti Kamal, 17 tahun. Bapak hilang, ibu bekerja sebagai penjaga di Kuala Lumpur. Semakin Puan Sri membaca, semakin serius wajahnya. Laporan itu menceritakan betapa sukarnya kehidupan Aina, tetapi betapa gigihnya dia. Setiap pagi bangun pukul 5 untuk kerja penghantaran, dan keputusan pelajarannya masih di kalangan yang terbaik. Ya, Puan Sri, guru kelasnya mengesahkan dia seorang pelajar yang sangat rajin dan bertanggung jawab, jawab Rahman. Rekaman CCTV masa dia tolong saya dah dapat? Sudah, Puan Sri. Di sini, Rahman memainkan video pada tabletnya. Skrin menunjukkan Aina ternampak Puan Sri rebah dan berlari tanpa teragak-agak. Puan Sri menitiskan air mata melihat video itu. Aina memapahnya, memanggil taksi, dan membayar tambang dengan Rm50. Satu-satunya uangnya. Budak nih. Dia betul-betul seperti malaikat, suara Puan Sri bergetar. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah menyaksikan kebaikan yang begitu tulus. Puan Sri,
Keluarga Puan Sri masih tidak tahu di mana Puan Sri berada, kata Rahman dengan berhati-hati. Mereka bukan cari saya, mereka cari harta saya. Suara Puan Sri penuh dengan kekecewaan. Sebenarnya, ada sebab mengapa Puan Sri menyembunyikan diri. Sebulan yang lalu, dia terdengar perbualan anak lelaki dan menantunya tentang pembahagian harta pusaka, seolah-olah menantikan kematiannya. Sampai bila maknak macam ni, penatlah tunggu. Sabarlah. Yang penting, harta pusaka kita kena pastikan dapat. Mendengar perbualan itu, dunianya seakan-akan runtuh. Dia telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk keluarga, tetapi mereka hanya menantikan kematiannya. Rahman, awak tahu kenapa saya lari dari hospital malam tu, kan? Ya, Puan Sri. Kerana Puan Sri terdengar perbualan keluarga Puan Sri. Betul. Ketika itu, saya rasa semuanya sia-sia. Tapi kemudian, budak ni muncul. Dia tolong saya dengan ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa. Puan Sri memandang gambar Aina semula. Jadi, apa rancangan Puan Sri sekarang? Saya dah buat keputusan. Saya akan wasiatkan semua harta saya kepada budak ini. Rahman terkejut. Tapi Puan Sri, keluarga Puan Sri pasti tidak akan berdiam diri. Saya dah bagi mereka lebih daripada cukup. Pendidikan, peluang, uang. Tapi mereka tak pernah bersyukur. Budak ni berbeza. Walaupun hanya ada RM50, dia tak teragak-agak. Keikhlasan hatinya telah memberi saya semangat untuk hidup semula. Puan Sri mengarahkan Rahman untuk menghubungi peguam bagi menyediakan wasiat baru. Dan Rahman, saya nak jumpa budak ni sendiri. Macam mana caranya? Saya akan aturkan pertemuan dengan berhati-hati, Puan Sri, supaya dia tidak terkejut. Rahman mengangguk, tetapi hatinya bimbang. Mampukah seorang pelajar sekolah menengah menanggung beban sebesar ini? Puan Sri, bagaimana jika dia tidak dapat menerimanya? Itu pilihan dia, saya takkan paksa. Tapi saya percaya, dengan hati sebaik itu, dia pasti akan membuat pilihan yang betul. Malam itu, Puan Sri tidur dengan Lena buat pertama kali selepas sekian lama. Keesokan petangnya, Aina sedang mengemas motosikalnya di hadapan sekolah, selepas selesai membuat penghantaran. Tiba-tiba, seseorang menghampirinya dengan sopan. Maafkan saya, Cik Aina binti Kamal. Aina menoleh. Seorang lelaki berkot kemas berdiri di situ. Aina serta-merta berasa cemas. Dia kelihatan seperti orang yang ada kaitan dengan kereta hitam misteri itu. Ya, saya. Encik siapa? Saya Rahman dari Mega Holdings. Boleh saya minta masa Cik Aina sekejap? Rahman menghulurkan kad perniagaannya. Aina terkejut melihatnya. Pejabat setiausaha pengerusi, Mega Holdings. Mega Holdings? Ada kaitan dengan nenek yang saya tolong hari itu ke? Ya, betul. Puan Sri Chan Meiling ingin berjumpa dengan Cik Aina. Jantung Aina berdegup kencang. Jadi, nenek itu benar-benar pengerusi Mega Holdings. Rakan-rakannya dan gurunya tidak percaya, tetapi ia adalah kenyataan. Betul ke? Dia Puan Sri Chan Meiling? Ya, betul. Puan Sri sangat berterima kasih atas bantuan Cik Aina. Aina masih tidak percaya. Tapi, kenapa Puan Sri berada di tempat macam tu sendirian? Rahman teraga-aga sejenak sebelum menjawab. Itu Puan Sri akan jelaskan sendiri. Beliau ingin berjumpa dengan Cik Aina sekarang. Jumpa saya? Aina terkejut. Mengapa orang sehebat itu mahu berjumpa dengan pelajar biasa sepertinya? Ya, Puan Sri sangat berharap dapat bertemu dengan Cik Aina. Tapi jika Cik Aina rasa terbeban, kami tidak akan memaksa. Saya cuma buat apa yang patut, bukan perkara besar pun. Puan Sri tidak berpikiran begitu. Beliau sangat menghargai keikhlasan hati Cik Aina. Ketika itu, rakan-rakannya yang baru keluar dari sekolah ternampak Aina. Farah berlari datang. Aina, siapa tuh? Siap bagi kad nama lagi. Bukan. Aina tidak tahu bagaimana hendak menjelaskan. Rahman faham keadaan itu dan berkata dengan tenang, Cik Aina, ambil masa untuk berpikir. Ini nomor telepon saya, hubungi saya bila-bila masa. Rahman menulis nomor teleponnya di belakang kad nama itu. Saya pergi dulu. Semoga hari Cik Aina baik. Sebaik sahaja Rahman pergi, rakan-rakannya mengerumuni Aina. Aina, siapa tuh? Ada kaitan dengan nenek yang kau ceritakan tuh ke? Tanya Farah. Aina mengangguk. Ya, nampaknya dia betul-betul pengerusi Mega Holdings. Apa? Betulkah? Rakan-rakannya menjerit. Akhirnya, mereka mula percaya. Malam itu, Aina termenung memandang kad nama itu. Patutkah dia menghubungi Rahman? Dia menceritakan hal itu kepada ibunya. Mak,
Nampaknya betul Aina tolong pengerusi Mega Holdings. Setiausahanya datang cari dan ajak jumpa. Ya Allah, betul ke, Aina? Habis itu macam mana? Ibunya juga terkejut, tetapi kemudian berkata dengan nada risau, Aina, jangan rasa tertekan. Apa yang kamu buat tuh perbuatan yang baik. Pergilah jumpa, sekadar bertanya kabar pun tak apa. Tapi keputusan di tangan kamu. Aina berpikir sehingga lewat malam. Dia teringat pandangan mata nenek itu. Kalau dia nak jumpa aku, mungkin aku patut pergi. Keesokan paginya, Aina memberanikan diri menghubungi Rahman. Selamat pagi, Encik Rahman. Saya Aina. Cik Aina, terima kasih kerana menelepon. Saya nak jumpa Puan Sri. Bila saya boleh jumpa dia? Suara Rahman kedengaran lega. Terima kasih banyak-banyak. Puan Sri pasti akan gembira. Petang nih Cik Aina ada masa? Eida. Baiklah, saya akan jemput Cik Aina di hadapan sekolah. Aina tiba-tiba. Akhirnya dia akan bertemu semula dengan nenek itu, tetapi kali ini sebagai pengerusi Mega Holdings. Apa yang akan dikatakannya, dan apa yang harus Aina katakan? Keesokan paginya, pukul 8. Pelajar-pelajar yang berjalan ke sekolah terhenti apabila melihat kereta Mercedes Maybach hitam itu sekali lagi. Tetapi hari ini berbeza. Pintu kereta terbuka, dan Rahman keluar terlebih dahulu. Dia membuka pintu belakang dengan hormat, dan Puan Sri Chan Meiling melangkah keluar dengan sut kelabu yang anggun. Bukan ketua pengerusi Mega Holdings yang keluar berita tuh? Kenapa dia datang sekolah kita? Pelajar-pelajar mula berbisik. Puan Sri berjalan perlahan di antara pelajar dan berhenti di hadapan Aina yang baru tiba. Puan Sri, panggil Aina perlahan. Puan Sri tersenyum mesra. Aina, kita sepatutnya jumpa petang nih, tapi nenek tak sabar. Nenek rindu sangat dengan kamu. Keadaan di sekeliling menjadi senyap. Puan Sri memegang tangan Aina, memandang sekeliling dan berkata dengan jelas, semua orang dengar sini. Anak ini adalah penyelamat nyawa saya, dan orang yang akan saya amanahkan segala-galanya yang saya ada. Suasana menjadi sunyi sepi. Puan Sri, janganlah cakap macam tuh. Aina coba menghalang, tetapi Puan Sri menggelengkan kepala. Tak, Aina. Ini perkara yang nenek mesti katakan. Ketika itu, Cikgu Suzana berlari datang dengan termengah-mengah. Maafkan saya, ada apa-apa masalah ke? Pelajar saya buat salah ke? Cikgu Suzana yang beberapa hari lalu tidak percaya, kini terkedu melihat Puan Sri Chan Meiling di hadapannya. Bukan buat salah, dia telah menyelamatkan hidup saya, kata Puan Sri dengan tegas tetapi mesra. Anak ini telah menggunakan seluruh uangnya, 50, untuk saya. Tanpa mengharapkan balasan, dengan hati yang tulus. RM50 itu, dan keikhlasan hatinya, telah membuatkan saya ingin terus hidup. Saya hampir berputus asa karena kecewa dengan keluarga saya. Tetapi anak ini muncul. Walaupun kami tidak bersaudara, tidak kenal nama, dia menolong saya tanpa teragak-agak. Air mata mengalir di pipi Aina. Saya tak tahu pun Puan Sri dalam keadaan macam tuh. Sebab itulah ia lebih berharga. Aina, kamu tidak berpikir panjang. Kamu hanya bertindak atas dasar ingin menolong. Puan Sri memandang para pelajar sekali lagi dan mengisi tiharkan, semua orang, sila ingat wajah pelajar ini. Karena suatu hari nanti, dia akan mewarisi segala-galanya daripada saya. Seluruh sekolah senyap sunyi. Tapi Puan Sri, saya tak layak. Kelayakan kamu sudah terbukti, Aina. Hati yang kamu tunjukkan hari itu, itulah kelayakannya. Cikgu Suzana bertanya dengan suara terketar-ketar, Puan Sri, adakah ini benar-benar serius? Sudah tentu. Saya sudah berbincang dengan peguam dan semua persiapan telah dibuat. Jawaban Puan Sri membuatkan Cikgu Suzana terdiam. Aina, jangan rasa terbeban. Nenek cuma nak kamu gembira, dan jangan pernah hilangkan hati kamu yang baik itu. Aina menggenggam tangan Puan Sri. Puan Sri, saya gembira sangat dapat jumpa Puan Sri semula. Saya risaukan Puan Sri sejak hari itu. Terima kasih, Aina. Nenek pun gembira dapat jumpa kamu. Para pelajar mula bertepuk tangan. Mula-mulanya perlahan, kemudian semakin kuat. Mereka kagum dan terharu melihat bagaimana kebaikan Aina membawa keajaiban. Wah, hebatlah Aina. Memang patut pun, dia selalu tolong orang. Barulah Aina dapat menerima bahwa semua ini adalah kenyataan. Tetapi tiada siapa yang tahu betapa besar impak pengumuman ini. Berita pengasas Mega Holdings mewariskan seluruh hartanya kepada seorang pelajar sekolah menengah bakal menggegarkan seluruh negara. Jom, ikut nenek,
Banyak yang kita perlu bualkan, kata Puan Sri sambil memimpin tangan Aina ke kereta. Aina berasa seperti dalam mimpi, tetapi genggaman hangat tangan Puan Sri membuktikan segalanya adalah nyata. Petang itu, telepon bimbit Aina tidak henti-henti berdering. Pelbagai syarikat media meminta temu bual, dan media sosial heboh dengan kisahnya. Remaja warisi harta berbilion dengan RM50. Tajuk-tajuk sensasi memenuhi portal berita, tetapi bukan semua reaksi positif. Tak masuk akal, kenapa bagikat orang luar, mesti ada udang di sebalik batu. Pengerus itu dah tak betul ke? Komen-komen negatif mula membanjiri. Aina berasa berat hati membacanya. Masalah yang lebih besar ialah reaksi keluarga Mega Holdings. Anak lelaki, menantu, dan cucu-cucu Puan Sri menyerbu pejabatnya. Ibu, apa semua nih? Anak sulungnya, Dato Chan Weilun, merempuh masuk ke dalam pejabat. Weilun, dah lama tak jumpa, kata Puan Sri dengan tenang. Kami cari ibu merata-rata selama sebulan, tiba-tiba ibu muncul dan bagi semua harta pada orang lain. Cari aku? Betul ke? Suara Puan Sri menjadi dingin. Atau kamu cari harta aku? Anak lelakinya terdiam. Memang benar, selepas ibunya hilang, mereka hanya berbincang tentang harta pusaka. Weilun, ibu dengar apa yang kamu semua bualkan masa ibu di hospital. Wajah anaknya menjadi pucat. Ibu, bukan macam tuh. Sudah. Aku tahu kamu bukan risau, tapi rimas. Menunggu bila aku akan mati dan tinggalkan harta. Menantunya pula mencelah. Ibu, kami betul-betul risau. Tiba-tiba ibu nak bagi semua pada budak yang tak dikenali. Budak yang tak dikenali, suara Puan Sri meninggi. Budak itu sanggup berikan segala-galanya untuk aku. RM50 itu adalah seluruh hartanya. Kamu semua pernah buat macam tuh? Keluarga itu terdiam. Sementara itu di sekolah, Cikgu Suzana berdepan dengan situasi sukar di bilik pengetua. Cikgu Suzana, macam mana kita nak uruskan hal ni? Sekolah kita tiba-tiba jadi tumpuan media, kata pengetua dengan risau. Saya tak sangka akan jadi begini. Cikgu Suzana berasa malu kerana pernah meragui Aina. Keputusan Aina makam mana? Dia pelajar cemerlang tuan, walaupun hidup susah, dia sangat rajin. Baguslah, kalau media tanya, kita boleh beritahu dia pelajar yang baik. Malam itu, Aina berbual dengan Puan Sri di sebuah kafe yang sunyi. Puan Sri, saya tak sangka akan jadi sebesar nih. Keluarga Puan Sri mesti marah sangat. Aina, nenek minta maaf, kamu jadi susah sebab nenek. Tak, Puan Sri, saya oke. Cuma, betul ke saya layak terima semua nih? Puan Sri memegang tangannya. Aina, tahu tak kenapa nenek buat keputusan nih? Kerana hati yang kamu tunjukkan hari itu. Hati yang menolong tanpa mengharapkan balasan. Itulah makna keluarga yang sebenar bagi nenek. Tapi Puan Sri, saya masih muda dan tak ada pengalaman. Kita belajar perlahan-lahan, nenek akan ada di sisi untuk bantu. Tiba-tiba, telepon Puan Sri berdering. Panggilan daripada Rahman, Puan Sri, ada masalah besar. Keluarga Puan Sri sedang mempertimbangkan untuk menyaman Cik Aina. Wajah Puan Sri menjadi tegang. Saman? Atas tuduhan apa? Penipuan dan cobaan merampas harta. Aina terkejut. Puan Sri, saya betul-betul tak. Jangan risau, Aina. Nenek akan selesaikan semuanya, kata Puan Sri dengan tegas. Dia memberi arahan kepada Rahman. Esok, adakan sidang media. Dedahkan semua rakaman CCTV dan rekod hospital hari itu. Puan Sri memandang Aina. Aina, keadaan mungkin akan jadi lebih sukar. Tapi, boleh tak kamu percayakan nenek? Ya, Puan Sri. Saya percayakan Puan Sri. Malam itu, Aina berbual panjang dengan ibunya. Ibunya risau, tetapi dia percaya pada Aina dan bangga dengan pilihan yang telah dibuatnya. Ribut baru sahaja bermula, tetapi Aina dan Puan Sri bersedia untuk menghadapinya bersama-sama. Sebulan berlalu, rakaman CCTV dan rekod hospital yang didedahkan dalam sidang media telah membersihkan segala keraguan. Terbukti bahwa Aina benar-benar menolong Puan Sri dengan hati yang tulus. Pendapat umum berubah sepenuhnya. Orang yang dahulunya ragu-ragu, kini menyokong Aina. Pukul 8 pagi. Aina kembali ke sekolah dengan pakaian seragamnya. Aina, Farah berlari menyambutnya. Lama tak nampak. Kau oke? Mesti susah, kan? Aku oke sekarang, nenek banyak tolong. Aina tersenyum, senyuman yang lebih matang berbanding sebulan lalu. Di dalam kelas, Cikgu Suzana mendekatinya dengan wajah serba salah. Aina, Cikgu minta maaf sebab tak percayakan kamu. Tak apa, Cikgu. Saya faham. Sesiapapun susah nak percaya.
Cikgu Suzana semakin berasa bersalah. Aina, Cikgu belajar sesuatu daripada kamu. Yang penting bukan keputusan peperiksaan, tapi hati yang baik macam kamu. Pada waktu rehat, Aina menerima panggilan daripada Puan Sri. Aina, macam mana di sekolah? Oke, Puan Sri, kawan-kawan dan Ciku semua baik. Syukurlah. Aina, Nenek ada satu permintaan. Nenek harap kamu akan terus hidup seperti sekarang. Jangan berubah walaupun dah ada banyak uang. Terus jaga hati kamu yang tulus tuh. Baik, Puan Sri. Saya janji. Selepas sekolah, Aina menunggang motosikalnya untuk membuat penghantaran seperti biasa. Bukan lagi karena uang, tetapi karena dia suka bekerja. Aina kan? Seorang makcik di tempat penghantaran pertama mengecamnya. Ya, saya. Makcik nampak kat TV. Hebat betul kamu. Tapi masih buat kerja nih lagi? Ya, makcik. Saya suka bekerja. Makcik itu memberinya upah penghantaran berserta uang tip. Pada waktu malam, dia makan malam bersama Puan Sri di sebuah restoran. Kini, sudah menjadi rutin mereka untuk bertemu beberapa kali seminggu. Puan Sri, macam mana dengan keluarga Puan Sri? Masih dingin, tapi nenek rasa lama-kelamaan akan oke. Sebenarnya, mereka pun ada rasa risaukan nenek. Saya pun banyak belajar dari Puan Sri. Saya jadi tahu yang dunia ini masih ramai orang baik. Ketika itu, Puan Sri mengeluarkan sebuah kotak kecil. Aina, ini rantai leher yang nenek dapat masa umur macam kamu. Sekarang, nenek nak bagi pada kamu. Di dalam kotak itu, terdapat seutas rantai leher yang kecil tetapi kelihatan mewah. Tak ada makna istimewa, cuma tanda nenek sayangkan kamu. Aina memakai rantai itu, dan Puan Sri tersenyum puas. Puan Sri, saya pun ada sesuatu untuk Puan Sri. Aina mengeluarkan sepucuk surat dari bagnya. Ini surat yang saya tulis. Semua yang saya nak cakap pada Puan Sri ada dalam nih. Puan Sri membuka surat itu. Kepada Puan Sri, hari itu, RM50 adalah seluruh harta saya. Tetapi apabila Puan Sri kata ia telah memberi Puan Sri sebab untuk hidup, saya rasa apa yang saya buat sangat bermakna. Sejak bertemu Puan Sri, saya banyak berubah. Saya dapat melihat dunia yang lebih luas dan ingin menolong lebih ramai orang. Saya janji akan menjadi seseorang yang Puan Sri boleh banggakan. Yang benar, Aina. Puan Sri menitiskan air mata. Terima kasih, Aina. Terima kasih banyak-banyak. Beberapa bulan kemudian, Aina dilantik sebagai duta Yayasan Mega, sebuah badan kebajikan yang dikendalikan oleh Mega Holdings. Tugasnya adalah untuk membantu pelajar-pelajar yang kurang bernasib baik, sesuatu yang memang ingin dilakukannya. Selamat sejahtera, saya Aina. Saya ingin memberi harapan kepada rakan-rakan yang berada dalam situasi sukar seperti saya, kata Aina dalam sidang media. Saya ingin berkongsi bantuan yang saya terima dengan lebih ramai orang. Saya ingin menunjukkan betapa besarnya perubahan yang boleh dibawa oleh secebis kebaikan. Malam itu, Puan Sri dan Aina melalui hadapan hospital tempat mereka pertama kali bertemu. Aina, kamu tak menyesal? Menyesal apa, Puan Sri? Gunakan RM50 hari itu. Itu kan semua duit kamu. Aina tersenyum ceria. Puan Sri, RM50 itu memang seluruh harta saya. Tapi dengan pilihan itu, saya dapat lebih banyak lagi. Saya dapat jumpa Puan Sri, belajar makna keluarga sebenar, dan melihat dunia yang lebih luas. Puan Sri tersenyum mesra. Nenek pun. Sejak jumpa Aina hari itu, nenek dapat semula sebab untuk hidup. Mungkin kita memang ditakdirkan. Mereka berdua berjalan perlahan sambil berpegangan tangan. Bukan saudara-saudara, tetapi seperti sebuah keluarga sejati yang saling menyayangi. Dan cahaya senja yang hangat menyinari jalan mereka. Kisah yang bermula dengan secebis kebaikan berakhir dengan begitu indah. Kadang-kadang, ada orang di sekeliling kita yang memerlukan bantuan. Apabila itu berlaku, janganlah teragak-agak untuk menghulurkan tangan seperti Aina. Kebaikan yang kecil itu mungkin boleh mengubah hidup seseorang. Seperti yang ditunjukkan oleh Aina dan Puan Sri, keluarga sejati tidak terikat oleh darah, tetapi oleh hati yang tulus menyayangi. Jika Anda menyukai kisah hari ini, sila tekan butang suka dan langganan. Kongsikan juga pengalaman Anda di ruangan komen. Sehingga kita berjumpa lagi dalam kisah yang lebih menyentuh hati. Semoga hari Anda berakhir dengan penuh kehangatan.